Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sari Zamir Manja dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Awang Muhammad Salihuddin, Azizul bin Zakaria, Nur Anzani dan saya sendiri. Kami akan membentangkan rancangan perniagaan. Nila adalah sejenis perniagaan persendirian yang dimiliki oleh keluarga besar non-Nila, tetapi sekarang menjadi perniagaan perkongsian oleh 4 orang ahli rakan kongsi. Nila merupakan syarikat turun-temurun yang berasal dari kampung Tekajung Daro. Sekarang, syarikat Nila dikembangkan di daerah Bintulu oleh 4 orang rakan kongsi pada 11 hari bulan 10 2021. Nama Nila merupakan nama pemilik asal pembuat rempeyek ini dan logo Nila yang bertopi menandakan pemilik sangat mahir dalam semua masakan. Bukan saja rempeyek, akan tetapi masakan lain seperti kerepek, biskut dan kek. Bagi rancangan pentadbiran pula, terdapat 4 jawatan iaitu pengurus besar dan pengurus operasi. Gaji asas bagi pengurus operasi adalah RM1,500. Manakala potongan KWSP sebanyak 13% iaitu RM135. Manakala potongan bagi pekeso sebanyak 2% iaitu RM7.75. Dan jumlah gaji bersih bagi pengurus besar dan pengurus operasi ialah RM1,357.25. Bagi jawatan yang selebihnya seperti pengurus pemasaran, pengurus pentadbiran, pengurus dan pengurus kewangan, gaji asas mereka adalah sama iaitu RM1,002. Manakala KWSP mereka sebanyak RM110. Dan pekeso mereka berjumlah RM5.75. Dan gaji bersih mereka ialah sebanyak RM1,084.25. Jumlah keseluruhan bagi gaji 4 jawatan ini ialah RM4,610. Bagi rancangan pemasaran pula, saya serahkan kepada ahli lain untuk membentangkan. Assalamualaikum, nama saya Nur Anzani bin Mahdili. Saya akan membentangkan rancangan pemasaran. Strategi yang pertama ialah produk atau perkhidmatan. Huraian. Poin yang pertama, produk yang ditawarkan kepada para pelanggan ialah produk makanan yang sangat berkualiti, khususnya untuk semua halayak. Yang kedua, sesuai dengan kehendak masyarakat abad sekarang. Produk yang berasaskan alam semula jadi dan bahan yang digunakan juga halal dan sah di sisi syarak. Poin yang ketiga, untuk memastikan produk kami kekal berkualiti dan unik, kami menggunakan teknik pemukusan yang melindungi produk secara menyeluruh. Di samping mereka bentuk kotak pemukusan yang nampak eksklusif dan menarik perhatian, kami menggunakan balang. Poin yang keempat ialah kami juga meletakkan label kandungan produk supaya boleh diketahui oleh pelanggan bahan yang digunakan. Kami selamat. Strategi yang kedua ialah harga. Penetapan harga yang diletakkan ke atas produk yang ditawarkan adalah sangat berpatutan, kompetitif dan berkonsepkan price floor atau harga pasaran, iaitu mengikut kadar harga pasaran seperti yang ditetapkan oleh pesaing lain. Strategi yang ketiga, pengedaran. Kami memudahkan para pelanggan yang ingin membuat pesanan tanpa meninggalkan keselesaan rumah. Oleh itu, kami menyediakan perkhidmatan seperti COD, iaitu hantaran ke rumah dengan bayaran tambahan. Dengan adanya COD ini juga kami dapat membuat untung lebih, kerana kebanyakan para pelanggan sekarang lebih meminati makanan mereka dihantar depan pintu rumah mereka daripada keluar membeli sendiri. Dan strategi seterusnya, promosi.
mempromosikan produk di media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Memberikan profil perniagaan kepada bakal-bakal pelanggan besar. Yang terakhir, mengagihkan kad perniagaan kepada pelanggan yang berpotensi. Khususnya ini adalah contoh promosi melalui Facebook dan WhatsApp. So yang pertama adalah promosi special day. Inilah special day. Harga sebenar di Bintulu RM12 dan di Mukah RM15. So kami mempromosi mengurangkan harga dan harga yang baru ialah RM10. Dan gambar yang kedua ialah posting di media Facebook untuk mempromosikan jualan kami. Okay, saya menyerahkan slide seterusnya kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Awang Muhammad Salihuddin dan saya akan menerangkan rancangan operasi dan rancangan kewangan. Dalam rancangan operasi, kami akan bermula dengan penyelidikan dan pembangunan produk. Selesai saja penyelidikan dan pembangunan produk, kami akan meneruskan penghasilan dan pembungkusan produk. Selepas penghasilan dan pembungkusan produk, kami akan mengakhirinya dengan pelabelan dan penyimpanan produk. Selepas pelabelan dan penyimpanan produk inilah kami akan mula menjual kepada pengguna. Dan ini merupakan rancangan kewangan kami, bermula dengan aliran wang tunai. Selepas kami meletakkan setiap belanjawan yang ada di dalam software MIDEC, kami minta peti yang pinjaman bank untuk memulakan perniagaan ini adalah 25,275. Dan kami meramalkan jualan tunai kami untuk setiap bulan adalah 5,000 dan dicampurkan 25,275 dengan 60,000 daripada setiap jualan tunai, setiap ramalan jualan kami pada setiap bulan. Kami mendapati jumlah penerimaan tunai kami adalah 85,275. Dan kalau lihat di bawah pembayaran tunai, itu merupakan setiap belanja lah yang perlu dilakukan untuk memulakan perniagaan ini. Boleh lihat belanja pentadbiran, belanja pemasaran dan belanja operasi. Dan kemudian boleh lihatlah pembelanjaan yang lain-lain. Okey, ini merupakan jumlah pembayaran tunai lah, lebihan, baki awal dan baki akhir. Okey, seterusnya adalah merupakan penyata pendapatan lah, untuk company Nilas. Jadi dapat lihat dengan jualan 60,000, kos pengeluaran produk adalah 47,916 dan ditolakkan dengan jualan 60,000 tersebut. Untung kasa adalah dalam 12,084. Lepas itu terdapat tolak lagi dengan pembelanjaan dari belanja pentadbiran, belanja pemasaran, yang boleh dilihat lah. Dilihat jumlah pembelanjaan boleh mencecah hingga 83,752. Jadi itu saja dari saya. Seterusnya saya akan membagi slide seterusnya kepada rakan saya, iaitu Azizul bin Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul bin Zakaria. Saya akan membentangkan tentang potensi perniagaan.
Potensi perniagaan yang pertama adalah kami percaya yang perniagaan rempeyek ini ada potensi yang tinggi untuk berjaya pada masa akan datang jika dijalankan dengan betul. Yang kedua, dengan membuat promosi dan pengiklanan yang baik, kami mampu membawa produk ini bukan di seluruh Sarawak sahaja, tapi di Sabah dan Semenanjung Malaysia juga. Yang ketiga, kualiti makanan amat penting bagi kami untuk memastikan pelanggan kami sentiasa berpuas hati dengan produk kami dan sentiasa kembali untuk membeli produk kami. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kesimpulan. Kesimpulannya, rancangan perniagaan merupakan langkah yang penting untuk membawa perniagaan yang sedia ada ke tahap yang lebih tinggi. Dengan adanya rancangan ini, seorang usahawan boleh lihat secara teori berapa banyak kita perlukan untuk menambah baik perniagaan kita dan juga boleh meramalkan kewangan perniagaan kita di masa hadapan. Rancangan ini juga mampu membuat para usahawan untuk mengatur langkah untuk memastikan perniagaan berjalan dengan baik dan juga boleh menolong dan membuat keputusan yang baik yang mampu mengurangkan risiko kerugian dan memaksimumkan keuntungan. Okey, sekian itu saja dari kami. Terima kasih.